Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton ilmu, pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 21 hari bulan 10 21 kita dapat teruskan pengajian kita dalam surah Luqman. Suratul Luqman, surah yang ke-31, juzuk yang ke-21. InsyaAllah pelajaran kita pada kali ini bermula ayat 12 sehingga ayat 13. Ayat 12 dengan ayat 13, dua ayat saja cukup untuk masa yang kita ada ini, insya-Allah. Kisah kita pada kali ini kisah menarik. Kisah abdum min ibadillah. Allah SWT cerita suatu riwayat seorang hamba dia yang bernama Luqman. Oleh kerana Luqman ini mengeluarkan kata-kata hikmah, maka orang tambah nama dia Luqman Al-Hakim. Al-Hakim tu bukan nama dia. Nama anak-anak kita, biasa anak kita ni kita akan letak nama Luqman Al-Hakim. Sebab apa Luqman Al-Hakim? Sebab Al-Hakim tu makna orang bijak. Orang yang hebat, mempunyai hikmah, ketajaman fikiran, keluasan minda, lapang dada, banyak sebenarnya. Makna hikmah ni panjang, banyak. Maka Allah SWT cerita kepada kita, seorang hamba dia telah mengeluarkan kata-kata hikmah mendidik keluarga dia, mendidik anak dia. Jadi dalam bahasa kita dipanggil rawi al-hikayah. Pencerita, periwayat cerita ini yang Allah ceritakan kepada kita melalui uslub, gaya cerita. Ini salah satu daripada uslub Quran. Sama ada uslub mujadalah, berdebat, sebagaimana gaya Nabi Ibrahim AS dengan ayah dia Azar, uslub debat. Uslub bertanya, berhujah, seperti beberapa ayat wala in sa'altahum. Dan uslub cerita. Allah cerita seorang hamba dia nama Luqman. Luqman telah memberi nasihat kepada anak dia dalam beberapa perkara. Isu yang pertama ini akidah. Kemudian diikuti dengan isu hormat kepada ibu bapa, makna hubungan kekeluargaan. Isu adab pergaulan, adab kehidupan. Kita kata Masya Allah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, cerita Luqman bermula ayat 12 sehingga ayat 19. Ayat 12 sehingga ayat 19. Keseluruhan ceritalah. Jadi kita akan bagi beberapa siri, beberapa episod, sebab panjang tak habis cerita. Kalau panjang tak cukup masa. Tuan-tuan pun tak dengar, tak sedap dengar. Oh, laju cerita. Kita nak faham, kita nak menghayati setiap cerita. Walaupun pendek, kita paling tidak pun 5 atau 10 faedah kita nak kutip, kita nak ambil. Supaya apa? Supaya setiap ayat yang kita baca, kita boleh menghayati.
boleh memahami maksud Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya kita faham di dalam ayat yang diturunkan itu. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita akan mula dengan bacaan ayat. Kemudian kita pergi kepada tafsir dan juga tadabburnya. Tuan-tuan yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 884. Edisi Jawi, muka surat 884. Yang Rumi cari sendiri muka surat. Yang pentingnya surah Luqman ayat 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dua ayat dulu sebagai pembukaan kepada kisah Luqman. Tengok dalam ayat ini, walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmat kebijaksanaan. Cerita Luqman ni panjang. Banyak riwayat-riwayat yang disebut. Di antaranya Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Mansur, dekat dua muka, cerita Luqman. Tapi bagaimana cerita Luqman ini, bagaimana sikap kita, tengok nota 1408 di bawah. Ini jalan yang paling selamat. Luqman ialah seorang hamba Allah yang saleh. Luqman ialah seorang hamba Allah yang soleh. Bagaimana kesalehan dia tu? Maknanya ulama khilaf itu, adakah dia nabi atau tidak? Dia ni nabi ke tidak? Maka jawabnya Luqman ini rajul soleh. Rajul soleh. Maknanya dia bukan nabi. Itulah kesimpulan dianya. Rajul saleh maknanya Luqman ini bukan nabi. Yang telah dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu pengetahuan dan hikmat kebijaksanaan. Kita bila dengar orang hebat, kita pun rasa nak kenal kan. Nak kenal macam mana, siapa dia, comel ke, uduh wataknya, fizikalnya, siapa dia, apa bangsanya, dan di mana negerinya, di mana kuburnya sekarang. Bagi orang yang buat program Jejak Rasul, tentu dia akan cari di mana kuburnya untuk dipergi. Zaman mana dia hidup, tahun berapa, tidak diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quran ini je Tuhan kata, wa iz qala Luqman libnihi. Sepatah Tuhan kata, Luqman berkata kepada anak dia. Kenapa Tuhan tak detail? Kenapa Allah tak perkenalkan kita kepada Luqman kepada kita? Tengok dalam nota pimpin dia kata, kerana yang penting
ialah pengajaran yang baik yang terdapat dalam kisah dia. Itu yang kita nak. Allah Ta'ala nak kita faham cerita Luqman ini. Yang penting bagi kitanya, kita dapat memahami tadabbur apakah kisah di sebalik ucapan Luqman, nasihat Luqman kepada anaknya. Kita kata Alhamdulillah. Sebab itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dia kata Luqman bin Anqad bin Sadun. Yang nak kalau sebut nama pun tak tahu siapa kita. Cuma Ibn Kathir kata jumhurus salaf ala anhu lam yakun nabiyan. Dia bukan nabi. Luqman ini termasuk dalam rajul salih, seorang laki-laki yang saleh. Jelaslah kepada kita. Jadi kita dia tak, sebab tu dia tak masuk dalam senarai Nabi walaupun nama dia disebut dalam Al-Quran. Isu yang sama sebagaimana yang berlaku kepada Zulqarnain dulu. Dulu kita dah bincang dalam surah Al-Kahfi. Zulqarnain ini Nabi kata, jawabnya bukan Nabi. Bukan Nabi. Jadi Luqman pun sama juga. Itu kata siapa? Kata Ibnu Katsir. Wa nasaban Nawawiyyu zalika ilal jamahir minal ulama. Imam Nawawi kata inilah pendapat jumhur ulama bahawa Luqman bukan Nabi. Wa zakara anna man qala, siapa dia kata Nabi, qad syazza, itu pandangan yang ganjil. Wala iltifata ilaihi wala ta'rij alaihi. Jangan kamu ambil kira dan jangan duk tengok pada pandangan orang kata Nabi. Itu komentar siapa? Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebut sedemikian. Baik para pelajar sekalian, selesailah kita sedikit muqaddimah tentang siapa Luqman. Maka dengan ada cerita Israiliyat panjang dalam di antaranya dalam Durrul Mansur menyebut cerita ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan apa yang Allah Ta'ala mula dulu, iaitu apakah nasihat Luqman kepada anak dia. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Allah SWT menyatakan bahawa dalam ayat yang lepas, sebelum kita pergi Luqman, dalam ayat yang lepas Allah SWT telah nyatakan rusaknya i'tiqad puak-puak musyrikin. Rusaknya i'tiqad puak-puak musyrikin, puak-puak kafir. Dia tak boleh buat apa benda, tapi tiba-tiba mereka sembah juga puak-puak Tuhan dia tu. Buat apa sembah? Kalau kita tahu dah benda tu tak ada faedah, dan dia pun tidak ada kuasa, kenapa kamu pergi sembah? Kenapa kamu sembah? Maka dalam ayat ini Allah SWT cerita kepada kita Luqman tentang nasihat dia kepada anak dia. Yang pertama syukur, yang kedua isu syirik. Baik, mungkin para jemaah tertunggu-tunggu. Tadi Abu Anas kata ada je cerita Luqman ni. Tapi cerita dia diambil daripada Israiliyat. Nak dengar ke cerita Israiliyat ni? Kalau nak dengar, kita baca dalam kitab kita ni, nama dia Ma'aqisasus Sabiqina fil Quran, bersama dengan kisah-kisah orang dulu dalam Quran. Dalam ni Syekh Saleh Al-Khalidi menceritakan kepada kita tentang Luqman. Kejap. Sebelum pergi kepada cerita Israiliyat tu, kita cerita kita dulu lah, cerita yang jelas dulu, yang ada dalam tafsir kita ni. Ai walaqad atayna Luqmana al-hikmah. Tengok Allah Taala sebut al-hikmah, kebijaksanaan. Al-hikmah juga dengan makna al-fahma, kefahaman. Wal ilma, al-ilmu. Wal fiqha fid din, faqih, fiqh dalam agama.
Wal isabah fil qaul, itu makna orang kata hikmah bila dia bercakap kena atas poin. Orang kata kena atas butir. Kena atas butir. Butir tak kira lah butir apa pun. Kalau kita baca buat apa-apa ni kan, kena atas butir ni. Kena atas poin orang panggil. Itu dia panggil hikmah. Hikmah juga kita letak satu benda pada tempat dia. Itu mana hikmah. Kopiah ni orang pakai di mana tuan-tuan? Pakai di kepala. Tiba-tiba kita pakai di kaki. Ini bukan hikmah, ni orang tolol nama dia macam tu. Ambil selipar letak atas kepala macam tu. Maka itu dia panggil hikmah. Apa dia hikmah Luqman di sini? Dia kata anishkur lillah. Luqman ajar kepada anak dia yang pertama sekali, serta kami perintahkan kepadanya, dia kata apa? Bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Luqman kata syukur. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan sesiapa yang bersyukur, maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Siapa dia syukur, syukur itu balik kepada dirinya. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Syukur kita ni bukannya menambahkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Syukur memberi pulangan kepada kita. Sebagaimana kata ulama, syukur jalibun wa hafizun. Hafizun wa jalib. Syukur itu menjadi penjaga kepada nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum datang. Siapa dia nak nikmat yang ada dikekalkan, syukurlah kepada Allah. Siapa dia nak nikmat yang belum ada di Allah Ta'ala anugerahkan, syukurlah kepada Allah yang sedia ada. Allahu Akbar. Wa man kafara. Tengok, siapa tak syukur? Kufur di sini dengan makna tak syukur. Bukan semestinya kufur tu kapi syirik. Dia panggil kufur nikmat. Sesiapa yang tidak bersyukur, itu makna kafara bermakna tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi amat terpuji. Baik para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita bahawa syukur itu menjadi suatu agenda besar dalam hidup manusia ini. Bila kita kenal Allah, Allah yang beri nikmat, yang beri segala perkara yang kita ada sekarang ni, maka kita kena syukur. Di situlah kata di para ulama, Ibnu Atiyah kata, syukur jami'al ibadat wal mu'taqadat dakhilatun fi syukrillah. Semua keyakinan kita terhadap kuasa Allah, keesaan Allah, ibadat yang kita lakukan, itu nama dia syukur. Maknanya syukur ni kita letak suatu perkara kena pada tempat dia, iaitulah Allah Ta'ala itu dipuja, dipuji dan disyukuri. Kita terima kasih kepada Allah di atas nikmat yang anugerahkan, maka itulah dipanggil manusia yang bersyukur. Alhamdulillah. Ada sebuah hadis. Hadis ini daripada Anas. Tanda tuan-tuan, jarang kita dengar cerita ni. An Anasin radhiyallahu anhu anna Luqman kana 'inda Daud. Luqman berada dekat dengan Nabi Daud. Sekarang ni terjawab satu soalan. Luqman hidup di zaman mana? Kadang-kadang bila tak tahu zaman, macam satu cerita mitos. Di mana Luqman ni? Sekarang ni terjawab satu soalan. Luqman kana 'inda Daud. Berada dekat dengan Nabi Daud. Mana kita tahulah Luqman ni duduk di sekitar Palestin, sebab Nabi Daud di sana. Dia yang bina Baitul Maqdis. Zaman dia zaman Nabi Daud. Wahwa yasrudu dir'a. Nabi Daud sedang buat baju besi, baju perang, baju rantai. Faja'ala yaftiluhu hakaza biyadi. Dia duduk wa alanna lahul hadid. Allah kata kami lembutkan besi kepada Daud. Daud pegang besi macam kita pegang tepung. Nak buat reti canai, nak buat jepuk je. Pusing-pusing.
Faja'ala Luqman yata'ajjab wa yuridu an yas'al. Luqman dah mula kagum. Dia kagum kepada apa yang dibuat oleh Daud. Bisa Daud. Kalau kita Kelantan kata, bisa Daud. Boleh dia buat dengan besi baju ni. Buat duk main lembek besi ni. Wa yuridu an yas'al. Daud itu, Luqman pun rasa nak tanya lah. Nak tanya apa? Nak tanya, nak buat apa ni? Syekh buat apa tu? Fatamna'uhu hikmatuhu an yas'al. Maka oleh kerana dia ni orang bijak, orang cerdik, tak gopoh. Dia pun tak jadi tanya. Tengok ya Daud duk buat baju. Falamma faragha minha dhammaha ala nafsihi. Apabila selesai Daud buat baju, dia pun peluk baju dia tu. Wa qala ni'ma dir'ul harb hazihi. Daud kata sebaik-baik baju besi untuk peperangan, inilah yang aku ciptakan, yang aku buat ni. Faqala Luqman, inna as-samta minal hukmi. Inna as-samta, tanda tuan-tuan. Sesungguhnya diam, tidak gopoh, tak cepat bertanya itu minal hukmi, kata di para ulama al-hukmi bermakna al-hikmah. Al-hikmah. Hikmah ni makna satu kecerdikan, kebijaksanaan. Sebab bila kata hikmah, li'annahu yamna'u minal jahli was safah. Hikmah itu diam, itu menjadikan seorang tu orang tak tahu dia ni bodoh ke jahil. Kalau kita bercakap orang tahu selalu. Sebab tu kadang-kadang kita kata baik diam daripada bercakap. Bila bercakap orang tahu, oh dia ni bodoh. Aku tengok rupa dia cantik, penampilan semak, pakaian lawa, tiba-tiba bila dia bercakap orang tahu lah, baik kau diam. Jadi itu dipanggil hikmah. Waqali, kata Luqman, inna as-samta minal hukmi. Tuan-tuan yang nak tulis tu, sesungguhnya diam itu salah satu daripada hikmah, kebijaksanaan. Wa qalilun fa'iluhu, tak ramai orang yang melakukannya. Banyak kan tengok, buat apa? 100 kali tanya buat apa. Kalau kau diam sekejap, sabar sekejap, tengok terjawab sudah. Daud kata ni'mal dir'ul harbi hazihi. Oh, rupanya Daud buat baju besi untuk dipakai waktu peperangan. Kuntu uridu an as'aluka fasakattu hatta kafaitani. Aku nak tanya tadi, tapi aku diam, Tuan sendiri jawab. Alhamdulillah. Kisah Luqman ini dikeluar oleh Al-Hakim wal Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata di Al-Iraqi kata sahih, dan Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari kata sanad dia juga daripada Anas sahih. Mana dia tak angkatkan Nabi daripada Anas, mana benda tu asar, riwayat daripada Anas. Biasanya benda-benda yang pelik macam ni Anas tak reka, dia akan ambil daripada Nabi SAW. Baiklah para jemaah sekalian, isu yang pertamanya dibangkitkan oleh Sayyidina Luqman siapa? Syukur. Siapa dia syukur? Allah Ta'ala jaga nikmat yang sedia ada, dan Allah Ta'ala beri nikmat yang baru. Sebagaimana dalam Quran kata, la in syakartum la azidannakum. Siapa dia syukur, Allah Ta'ala kata aku tambah lagi nikmat yang sedia ada. Wala in kafartum, siapa dia tak syukur, azab aku lagi dahsyat. Allahu Akbar. Maka para pelajar sekalian, inilah hikmahnya. Kita ni kadang-kadang benda sabar kejap. Tengok orang nak buat kerja, jangan duk tanya banyak. Diam dulu, tengok apa hikmah. Dia ada kalanya orang ni bila bercakap tak cerdik selalu nampak. Ramai juga lagu tu. Sama juga orang yang bijak bercakap. Ada juga satu kumpulan orang ni bijak bercakap, tapi bila kita bagi dia buat kerja, down selalu. Ada juga. Oh, kalau tengok dia pidato, dia ni lah pemimpin bertaraf dunia, menggegarkan pentah dan menggegarkan jantung. Tapi bila dia buat kerja, tak jadi. Jadi Allah Ta'ala nak uji kita. Anda ingat cerita nakal ni, tapi cerita diam lebih baik daripada bercakap. Tuan-tuan tanda cerita ni. Dan untuk motivasi. Seorang budak ni dia tak bercakap. Dalam kelas dia diam je, tak bercakap dia. Tiba-tiba satu hari, bila ustaz dia mengajar tentang apa? Tentang puasa.
Puasa ni kita tak boleh makan daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Matahari terbenam. Budak yang tak bercakap tadi, besar dia, gemuk. Ni budak panggil budak kaki makan lah. Orang kuat makan. Kuat makan. Bila dia dengar tak boleh makan daripada terbit fajar sampai ke terbenam matahari jatuh, tiba-tiba dia angkat tangan. Cikgu, ustaz, mau tanya. Ustaz dia terkejut. Masya Allah. Kau tak pernah tanya hari ni, angkat tangan nak tanya. Dia kata orang lain jangan tanya. Bagi dia peluang bercakap. Dia besar. Ustaz kata tanya. Dia apa tanya? Ustaz kata kita ni tak boleh makan selagi tak jatuh matahari. Jatuh matahari baru boleh makan. Betul? Betul, Ustaz kata. Bijak awak. Soalan awak, kalau matahari tak jatuh, macam mana? Ustaz dia tepuk kepala, nasib baiklah. Baiklah kau jadi macam biasa, tak tanya. Hari ni kau tanya, nampak sangat bodoh kau. Dia kata kalau matahari tak jatuh, macam mana? Oh, nanya sungguh. Kita ni kadang-kadang, sebab itulah bila dalam ceramah, dalam kuliah, bila kita tanya, dia tanya orang, tak nak tanya. Rupanya bimbang, takut tanya jadi nampak bodoh sangat kan. Baiklah. Cerita nakal tu ada juga motivasinya supaya jangan banyak bertanya sangat dah. Tengok dulu keadaan. Banyak cerita kita ni tanda orang cerdik, banyak cerita. Allah yarham bapak saya, di waktu dia pergi melawat ke Iraq tahun 66 melawat ke Iraq ni. Masuk di restoran, pelik. Ikan di sungai lah. Sungai dia panggil apa? Sungai Furat apa. Ikan ni dia masak dengan tanah. Bungkus dengan tanah itu, dibungkus makan. Macam mana nak makan ni tak biasa pergi. Kata di Tuan Syekh, dia cakap rombongan dia lah, tunggu kejap. Sabar, tunggu kejap. Terpinga-pinga rakyat kita nak makan apa ni. Dia kata tunggu kejap. Jangan nak cepat. Habis tengok ni, hikmah. Dia perhati tengok orang meja sebelah tu buat macam mana. Bila dia ambil ikan dia masak dengan tanah tadi, cara dia belah, potong. Dia kata sekejap. Sekarang ni saya akan tunjuk demo kepada kamu semua macam mana cara nak makan ikan. Kata orang tu, macam bila ustaz, tuan guru datang ke sini? Dia kata, aku ni baru kali pertama datang. Tapi ilmu tu perlu. Ini. Kita ni kalau kita pergi tempat orang, jangan orang Kelantan kata, jangan terbolah. Apa dia terbolah ni? Terbolah ni maknanya pergi buat tindakan yang melulu. Kelantan sedap. Jangan terbolah. Mana buat tindakan melulu, buat satu benda tak tahu apa, sabarlah dulu. Tengok bagaimana suasana orang lain buat, kita pun. Itu dia panggil ilmu, kena ada. Baik, oleh kerana kita belajar tentang hikmah, jadi kita belajar tentang hikmah hari ini. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anak dia, apa dia? Jangan, hendaklah kita syukur. Baik, ayat yang kedua. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Kalau nak berhenti. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat. Allahu Akbar. Tengok. Luqman ni dia menceritakan kepada kita tentang tadi supaya syukur. Yang ni nampak cara Luqman didik anak dia, dia mula dengan akidah, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ingat semua ni. Ibu, bapa, bila nak nasihat kepada anak-anak, mula dengan kalimah ya bunayya. Anak, pegang atas kepala anak tu, habibi, habibati kalau anak perempuan dah. Maisan, panggil apa yang penting, panggilan yang anak kita celik mata nak dengar apa yang kita nak cakap. Jangan duk main, basah budak. Apa ni? Basuh, jadi budak ni pun akan lari nusuk, sembunyi di bawah dia, sebalik almari ke di bawah meja pakai senyap itu. Tapi bila kata, wahai anakku,
Anak kesayangan mama, baby, mari. Dia ingat ke mak dia anak ajak pergi makan ayam goreng di kepala kedai orang tua tu. Kan, kedai ada kepala dah. Oh, mari cepat-cepat duduk gosok kepala. Kan kita dah belajar dulu ilmu gosok anak ni berapa tempat. Kena gosok di pipi, gosok di kepala, gosok di tengkuk. Semua dah belajar. Tengok dalam video yang lepas. Hari ni tak nak belajar bab gosok menggosok lagi. Kita nak gosok hati pula hari ni, insya-Allah. Jadi Luqman mula panggil anak dia. Macam juga, sama juga dengan pelajar. Pelajar tengah melompat lagi kita panggil nama dia Muhammad yang cikgu sayang tu. Mari sini. Cikgu sayang kat aku. Walau dia baru je lompat atas meja orang. Sekurang-kurangnya ada psikologi kat situ. Allahu Akbar. Mari sini. Bila datang, Luqman kata apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Apa yang berat sangat syirik ni? Ai wazkur iz awsa Luqman. Ingatlah ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, bi'ibadatillah, naklah kamu tauhid, sembah Allah yang Maha Esa, jangan melakukan syirik. Sebab dia guna perkataan yang boleh melembutkan hati. Ya bunayya, wahai anak, anak kesayanganku, jangan syirik terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu. Apa sebab? Ini bahasa Al-Quran, bila larang dinyatakan sebab. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Siapa nak zalim? Zalimun li nafsi. Bukan makna zalim pukul orang, katak orang, nyau orang, sepak. La. Zalim dan diri sendiri. Sebab apa? Sebab kita telah meletakkan diri kita di bawah satu kedudukan yang sangat berbahaya. Orang yang melakukan syirik, kalau dia mati, langsung tidak akan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Orang yang tauhid, walaupun banyak mana dosa dia, kalau dia mati, dia masih lagi dalam skop, masih lagi ada ruang untuk mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia masuk sekejap dalam neraka, dibakar dan dibersihkan dosa-dosa, balik ke syurga. Tapi orang syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampun dosa orang-orang yang melakukan syirik, tapi dia beri keampunan kepada dosa yang lain. Karena itulah ulama tafsir kata, semua dosa lain pada syirik diampunkan. Walaupun orang bunuh 100 orang. Ingatkan cerita pembunuh 99 orang. Dia bunuh 99 orang, dia pergi jumpa ustaz nak taubat. Dia kata, ustaz, boleh tak saya ni? Ada harapan ke saya nak taubat? Ustaz ni pula tak apa pandai mana. Dia sekadar orang panggil ustaz biasa-biasa ya. La, seorang pun dosa besar, mu 99. Apa punya ganah kon? Oh, ustaz. Maaf, dia bagi ustaz tu jadi yang ke-100. Masya Allah. Kita nak tengok orang gedebe, jangan duk jawab tak tu kalau cari penyakit kita. Matilah ustaz tu. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita luasnya rahmat, maka dibuka pintu kawan tu. Pintu taubat. Orang ni tak puas hati, dia pergi cari tuang guru yang alim, yang faqih. Pergi tanya, Syekh, saya semalam 99 orang. Tanya ustaz tu cakap boleh taubat tak? Dia kata tak boleh. Saya pancung kepala dia cukup 100. Syekh, kalau silap jawab hari ni, Syekh yang ke-101. Agak-agak macam mana kita? Hai, menggigil kita nak jawab tak? Silap jawab aku yang ke-101 bang. Syekh kata, wa may yahul, siapa yang menghalang di antara awak dengan taubat? Subhanallah. Tengok. Maknanya, cerita ni saya tak nak panjangkan di sini. Artinya, para jemaah sekalian, semua dosa lain diampunkan kecuali syirik. Sebab itulah Luqman kata, inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah perbuatan zalim yang sangat besar. Dalam hadis, tuan-tuan tengok. Apa makna zalim? Zalim pada diri sendiri kerana kita telah memesongkan kehidupan kita. Sepatutnya kita sembah Allah, mungkin sembah lain daripada Allah. Habis, zalim.
Bila zalim, mana kita akan terima apa? Kita akan menerima padah yang sangat dahsyat. Baik, sebuah hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim. Semalam ada sahabat kita hantar WhatsApp. Dia bawa hadis, jelas hadis ni, riwayat Bukhari Muslim. Dia tanya, Ustaz, sahihkah hadis ni? Saya nak bagi skil yang paling mudah sekali. Sekiranya hadis itu riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, maka hadis itu secara umumnya sahih. Cuma yang kita bimbang hari ini, Bukhari mana riwayat tu? Itu yang bimbang tu. Ada orang keluar poster, mana-mana perempuan yang beri minum air kepada suami dia, sekali dia bagi minum, segelas kita wanita bagi minum air kepada suami, segelas air. Lebih baik daripada puasa sunat setahun. Riwayat Bukhari. Rupanya Bukhari, tak tahu pakcik Bukhari mana dia tulis. Bukan Imam Bukhari, itu yang kita kena pastikan. Tak semesti orang tulis tu betul Bukhari. Mungkin dia kelentong je. Ini yang kita takut. Baik, pada jemaah sekalian. Itu kaedah, tapi kaedah pun susah jugalah. Kena semak dengan ustaz jugalah untuk nak pastikan darjah hadis. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ibnu Mas'ud kata, lamma nazalat, ketika turunnya ayat Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang-orang yang beriman, mereka tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Surah Al-An'am ayat 82. Sahabat-sahabat gementar hati dia. Mana di kalangan kita orang yang tak ada zalim? Khianat benda tu khianat. Biasalah, walaupun dia baik, tapi dia bimbang. Qulna, sahabat pergi tanya Nabi, Ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsahu. Mana di kalangan kita orang yang tak menzalimi dirinya sendiri? Binasalah kita macam ni. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa kama taqulun. Bukan seperti yang kamu kata, kamu faham itu. Lam yalbisu imanahum bizulmin ay bisyirkin. Mereka tidak mencampur adukkan iman dia dengan zalim, dengan syirik. Zalim di sini dengan makna bisyirkin, dengan syirik. Oh, rupanya Nabi sendiri tafsir zalim dengan syirik. Awalam tasma'u. Tengok ni. Adakah kamu tak dengar kata-kata Luqman kepada anak dia? Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan syirik. Kerana syirik itu adalah satu kezaliman yang cukup besar. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, syirik, zalim, ini satu benda yang besar yang perlu kita tangani, yang perlu kita perjelaskan kepada para jemaah. Kerana itu, ana sudah ada beberapa kuliah video tentang bahaya syirik. Tuan-tuan tengok syarah kita kepada kitab Mestikah Hadis jilid yang pertama, bab kewajipan menjaga iman. Di sana ada beberapa senarai. Senarai ini dikeluar oleh sahabat, oleh tuan ulama ni. Panel penulis pimpinan ni, dia juga yang menulis kitab Mestikah Hadis. Kitab ini juga dikeluar oleh Jabatan Perdana Menteri, ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada masa itu. Penting sangat-sangat tuan-tuan. Sebab syirik ni boleh berlaku dalam perkataan, boleh berlaku dalam perbuatan, dan boleh berlaku dalam i'tiqad, keyakinan. Sebab itu kita kena menghayati bab syirik. Setengah orang ni bila kita cerita benda ni syirik, perkara ini bukan sunnah, dia marah. Daripada seorang intelek telah menjadi encelek. Ustaz ni suka mensyirikkan orang. Ustaz ni suka membid'ahkan orang. Suka mengkafirkan orang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena beza di antara menjelaskan batas iman, kufur dan syirik, menjelaskan batas sunnah, syariat dan bid'ah dan khurafat. Itu menjelaskan. Bukan makna kita nak membid'ah, mensyirikkan orang. Menjelaskan perbuatan ini, ada ulama kata syirik, ada ulama kata khilaf, ada ulama kata okey je.
Kalau benda duduk di atas satu landasan yang cukup berbahaya, kenapa kita nak masuk lorong ni? Lorong sangat berliku. Perbuatan macam ni, ada ulama kata, syirik ni. Ada kata tak syirik lagi, dosa besar. Ada kata boleh, khilaf. Jadi yang baik bagi kita seorang Muslim, kita berpegang pada hadis 40 yang kita belajar, da' ma yaribuka ila ma yarib. Tinggalkan benda yang kamu ragu kepada benda tak ragu. Berdoa terus kepada Allah Azza wa Jalla. Ragu tak ragu? Tak ada sebagai raguan. Berdoa pergi minta dengan kubur-kubur keramat. Ragu ke tidak? Sangat meragukan. Sebab ada ulama larang, ada ulama kata boleh, khilaf. Kenapa nak ambil benda yang sangat berisiko? Itu sebab tujuan Ana kemukakan kepada masyarakat supaya ambil yang sahih, ambil yang ulama sepakat boleh, tinggalkan yang meragukan itu. Ni kita ambil lorong yang cukup berliku. Ambil benda-benda amalan yang ulama bantah yang begitu dahsyat. Kalau nak khilaf pun biar khilaf kecil-kecil lah. Ni kalau khilaf benda besar ni sangat berbahaya kepada kita. Sebab kalaulah betul pandangan yang pertama kata tadi, cukup berisiko dalam hidup kita para jemaah sekalian. Baik. Syirik, menjelaskan batas syirik. Batas kufur bukan bermakna kita mensyirikkan orang. Menjelaskan batas sunnah dan bid'ah bukan bermakna kita membid'ahkan orang. Lain. Ini hukum. Kita kena bagi tahu keadaan ini. Sebab itulah ada hukum. Akta kita banyak. Akta langgar langgar PKP, langgar SOP banyak. Mahal-mahal dia punya. Tapi belum tentu orang langgar tu pihak Kementerian Kesihatan, polis pergi ambil tindakan. Jadi kita kena faham analogi itu dulu. Baik para pelajar sekalian, jelaslah kata-kata Sayyidina Luqman kepada kita. Luqman kata kepada kita, jelas bahayanya syirik dan kewajipan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, sebelum kita pergi kepada fawaid at-tarbawiyah dan juga fawaid al-ilmiyah, lebih dulu saya nak baca kepada para jemaah sekalian cerita Israiliyat supaya tuan-tuan tahu, oh ini cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat ni la tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan percaya dan jangan pula kita nafi total 100% sebab kita tak tahu. Tengok dalam kitab kita Qisasus Sabiqin, Ana suka baca Syekh Abdul Salah Al-Khalidi ni sebab dia punya filter agak rapat sikit. Mana kalau orang tapis benda tu jarang nak orang panggil nak terlepas lah. Tengok kisah Luqman. Bagi orang tuan-tuan yang ustaz yang ada kitab ni, muka surat 613. Dia kata apa? Cerita Luqman ni banyak dinukilkan oleh sebahagian ulama tafsir. Tapi cerita dia, sumber dia Israiliyat. Suyuti, Al-Imam Suyuti bawa dalam kitab dia Durrul Mansur. Dia kata Luqman ini, tuan-tuan kalau nak tulis pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa dah. Sebab cerita ni Syekh Salah kata cerita Israiliyat. Dia kata Luqman ni kana abdan habasyian, seorang hamba daripada Habasyah, Ethiopia. Ada kata orang Sudan. Wallahu a'lam. Maknanya orangnya dari sudut rupanya macam tu. Baik. Najaran. Kerja dia pandai tukang kayu. Jadi tukang kayu dia pandai. Wa annahu kana qasiran afta. Saya terjemah teruslah payah. Dia ni orangnya tidak tinggi, pendek, aftas, kepek hidung tidak mancung macam Arab tu. Bibir dia pula tebal. Payah dia rasa. Tak nak cerita dah rasa. Sebab dia orang gambar Luqman ni bukan seorang yang smart, handsome, tidak. Begitulah senang. Namun begitu, wa anallahu a'tahul hikmah. Allah Ta'ala beri pada dia hikmah, kebijaksanaan, tapi dia tak beri jawatan Nabi. Sebab apa hikmah? Kenapa tak jadi Nabi? Panjang pula cerita dia di sini. Sebab dia kata kalau jadi Nabi, kalau dia tak tunai jawatan, banyak pula dosa dia. Tapi kalau dia jadi hikmah je, dia hanya menunaikan sekadar yang mampu, itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Sebab apa? Dia kata sebab Allah Ta'ala pilih dia ni di antara Nabi dengan hakim, maka dia pun jadi hakim.
Tapi kalau Allah lantik dia Nabi, tak payah pilih, dia terima. Wallahu alam, ini cerita dalam ni. Maka dia ni daripada orang yang Sudan dan Habasyah. Dan dia kata 3 orang daripada Ethiopia, daripada Habasyah ni orang yang hebat. Luqman, Najashi, Raja Ashumah tu, raja yang baik tu, dan Bilal. Maka Luqman bila diberi pilihan antara Nabi dengan hikmah, dia minta hikmah. Sebab dia kata Tuhan bagi pilih. Dia bimbang, dia kata takut apa? Dia kata dia takut tak tertunai dia punya tanggungjawab. Dia kata kalau Tuhan kalau Allah Taala lantik je dia terima. Wallahu alam. Ya, sebab itulah kita kata banyak riwayat kita ni kita kata wallahu alam. Qila, tengok dalam cerita Israeliat qila pula. Dikatakan bahawa dia ni termasuk daripada anak cucu Azar. Azar ni anak cucu Ibrahim lah. Ayah Ibrahim ni juga. Azar. Dan dia hidup 1000 tahun. Dia menjadi mufti di zaman pemerintahan Nabi Daud. Bila Nabi Daud sudah dilantik jadi Nabi, Luqman pun tak bercakap lagi dah. Dia kata cukuplah. Nabi sudah ada, kenapa aku nak bercakap? Ada juga ulama kata dia ni qadi bagi Bani Israel. Dan panjanglah cerita dia lagi. Dan yang pentingnya Luqman ni seorang yang hebat. Dia punya kata-kata hikmat dia banyak. Dalam kitab Salah ni ada 20 hikmat. Tuan-tuan kalau nak baca, beli kitab ni. Kisah Luqman ni termasuk di mubhamatu fi kisah Luqman. Mana dia antara benda-benda yang Tuhan tak sebut. Itu dipanggil mubhamat. Allah sebut Luqman tapi dia tak sebut. Siapa dia ni? Di mana asal keturunan? Tak tahu dia. Adakah betul dia tu orang Habasyi, Ethiopia? Adakah dia Arabi? Adakah dia Bani Israel? Kita pun tak tahu. Betul kalau tidak orang cakap rupa dia tadi? Aftas, Kabiru Syafatai, wallahu alam. Tak sudut ceritalah. Apa nama anak dia? Pun tak tahu juga. Jadi, selesailah kita dalam masalah ini. Syekh Salah Al-Khalibi, itu yang saya boleh cerita kepada tuan-tuan. Baik. Yang penting bagi kita, tuan-tuan tanda, ini boleh tulis. Luqman ini adalah, Allah Ta'ala sebut Luqman ini rawiyan, sebagai pencerita yang menceritakan kepada kita tentang akidah. Mabadi al-iman wa khasa'is tauhid. Luqman cerita sampai-sampai dia nasihat kepada anak dia itu prinsip keimanan. Syirik jangan sekali-kali. Perbuatan yang sangat besar. Kemudian Luqman juga akan cerita kepada kita besok hubungan kita dengan ibu bapa. Hormat pada ibu bapa. Luqman juga cerita kepada kita adab bagaimana cara berjalan. Jadi kita kata Luqman ni hikmah. Kita kata alhamdulillah tuan-tuan. Yang penting bagi kitanya dalam cerita Luqman ini iaitu apa yang Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang nasihat yang diberikan itu. Terus cari siapa dia Luqman. Sebab itulah dalam bab nasihat, dalam bab ilmu ni, kita kata unzur ma qala wala tanzur ila man qala. Tengok apa yang dia kata, mu jangan sibuk duduk cari siapa yang berkata. Sebab bila kita kadang-kadang kita dengar nasihat, oi baik, hebat nasihat ni. Hebat nasihat. Bila tengok tuan dia, muda lagi pula. Saya orang tua, malah nak ikut lah mula. Oh, ada orang yang hebat dengan penampilan, dengan pakaian ulama besar. Tapi dengar dia punya nasihat merapu, adih palsu saja. Ni bila mari hari Rabiul Awal ni, semalam ramai orang tanya, betul ke ni ada orang ceramah ni? Nabi kita ni daripada cahaya, Nabi kita ni macam-macam. Kita kata hadis Nur Muhammad itu tidak sahih tuan-tuan. Jangan disebarkan naya macam ni. Jadi banyaklah dia punya cerita yang pelik-pelik yang keluar pada musim ini. Allahu Akbar. Baik, Luqman dan hikmah. Tuan-tuan tanda sikit.
Hikmah ni makna kebijaksanaan. Hikmah dengan makna kebijaksanaan. Waradat al-hikmah fil Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kalimah al-hikmah ada 20 kali. 20 kali. Innal hikmah, hikmah itu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ayat Al-Baqarah, wazkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah. Makna hikmah itu mari daripada Allah Azza wa Jalla. Dan banyaklah ada beberapa perkara. Yang pentingnya tuan-tuan tanda hikmah itu sudah ada apa? 20 kali dalam Al-Quran. Dan hikmah dicampur dengan syukur. Kenapa dalam ayat ini dikembar di antara hikmah? Fussiratil hikmatu bisyukri. Ada ulama kata hikmah itu syukur. Allahu Akbar. Mana syukur itu besar. Siapa dia bersyukur, itulah orang bijak. Satu lagi, cara kita nak beri nasihat kepada anak dengan panggilan manja, ya bunaya. Sebaliknya, Nabi Ibrahim panggil ayah dia, ya abati, wahai bapakku. Maknanya cara kita berinteraksi itu perlu pada dua hala. Jangan nak cakap seorang. Kemudian nasihat Luqman yang besar, dia mula dengan hikmah, iaitulah dengan syukur dan juga dengan tauhid. Baiklah para pelajar sekalian, ana bawa kita ini nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada para asatizah, ustaz-ustaz yang suka kepada cerita-cerita, biarlah kita ada penapis. Bila kita nak cerita, kita ada penapis, ada filter. Maknanya kalau nak cerita jangan suka-suka yang ambil cerita tak tukalu, cerita kepada orang. Jadilah kita ni khusus pencerita, jadi penglipu lara. Bila orang tegur, dia pula marah, kita pula kena marah. Kita kata, tuan-tuan, ingat agama kita ni agama ada landasan, ada paksi dia, bukan boleh cerita ikut logik akal kita, jangan. Baiklah. Kita masuk kepada 10 ataupun berapa hari ni, ikut sempatlah. Faedah-faedah pendidikan yang besar. Dalam siri yang lepas, kita cerita tentang pokok. 2 pokok yang saya sebut. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh baca catatan ataupun tengok rakaman kita semula. Pencatat kita, waffaqakumullah. Saya doakan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dan kepada anda yang menulis, yang tadabbur ayat. Menceritakan kepada kita pokok kelapa. Dia panggil kita tadabbur tentang pokok kelapa. Kenapa saya tanya soalan semalam? Kenapa pokok kelapa itu batangnya tinggi? Buah dia duduk atas, dia bukan duduk dekat bawah. Kenapa? Jadi alhamdulillah, tuan-tuan boleh baca dalam catatan. Sahabat kita, saya sudah share di admin kita, sudah share di Facebook dan juga sudah share di dalam grup. Tuan-tuan boleh baca. Banyak. Cuma saya teringat satu je. Kata-kata Allahyarham bapak saya, dia kata umbutnya tak tua. Umbutnya tak, mana umbut kelapa tak tua. Tinggi mana pokok. Walaupun begini dia punya batang, tapi umbut dia masih muda lagi. Sebab tu dia boleh hijau balik. Mana kita ni walaupun sudah tua, dalam hadis Nabi kata, 2 perkara yang tidak tua. Dengar ni tuan-tuan. 2 perkara yang tak tua, dia kata apa? Hubbud dunya wa tulul amal. Cintakan dunia, panjang angan-angan. Ini tak tua. Jadi kita ni duduk dekat mana tu? Dekat orang yang tak tua. Sebab panjang angan-angan dan cintakan dunia. Sebab itulah mana arwah bapak ni kata apa? Umbutnya tak tua, maknanya walaupun umur kau tua tapi nafsu tu masih muda lagi. Nafsu masih muda. Satu. Yang kedua, sahabat kita juga tulis tentang Rafflesia, pokok bunga, cantik, comel, menjadi tumpuan kepada orang. Pergi mengembara semata-mata nak pergi ambil gambar, kan? Nak pergi ambil gambar pokok Rafflesia. Tapi pokok ni busuk. Lalak penuh kat situ. Nak membesar berapa bulan? Bila besar hanyalah hidup sekadar seminggu. Kita kata inilah contoh buruknya akhlak manusia walaupun tuannya cantik. Bahaya. Kadang-kadang tengok muka comel lah muka dia. Oi, lawa dia ni. Sekali dia buka mulut, nampak mulut busuk. Dah. Oh, mari-mari bahasa celaka, menatai mana, parking kereta. Astaghfirullahalazim. Tengok muka tu comel.
Lawa tak kira laki-laki ke perempuan. Penampilan tengok pak cik ni pakai serban, pakai jubah. Orang salah ambil selipar dia, salah letak selipar dekat terpijak selipar dia di tangga masjid. Basah menatai buta mana ni? Walhar dia tua masjid tadi kita ingat wali besar. Rupanya mulut busuk. Replesia. Cantik dia punya gambar tapi busuk dia punya bang. Subhanallah. Kita kata ilmu tadabbur ni tuan-tuan, ilmu meningkatkan kepahaman kita. Kenapa Allah sebut perkara-perkara ini dalam Quran? Allahu Akbar. Kami cakap kita baca Quran je, habislah cerita. Makanya tuan. Baiklah para jemaah sekalian. Kisah sabiqin kita bagi kepada yang pertama. Tu baru mukaddimah tak masuk lagi tu fawaid tu. Allah, hari ni memang menarik. Sebab tu saya letak ambil 2 ayat je. Kalau ambil 5 ayat lagi mungkin sampai pukul 10 kita pagi ni. Yang pertama, Allah sebut dalam ayat yang kita baca ni, wa laqad atayna luqmanal hikmata an ishkur lillah. Tambihun, peringatan daripada Allah Azza wa Jalla bahawa hikmat yang asli, hikmat kebijaksanaan yang betul-betul, yang hakiki, yang jitu itu, iaitulah ilmu yang hakiki yang kita faham tentang Allah, tentang Rasul dan beramal dengan dia, melakukan ibadat dan syukur. Itulah orang panggil hikmat yang sebenar. Yang duk main hikmat-hikmat ni, ilmu hikmat. Itu bukan ilmu hikmat, ilmu bomoh tu. Pak cik ni jangan main ni. Orang ilmu hikmat dia, bukan ilmu hikmat, ilmu bomoh. Nak suruh orang cintalah, sayanglah, yang macam-macam ilmu kita kata karut itu. Jadi kata di para ulama Islam, apa dia tanda syukur itu? Syukur yang betul-betulnya iaitulah apabila kita iktiraf dengan hati kita. Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Mulut kita pula alhamdulillah. Anggota kita pula sentiasa sujud kepada Allah Ta'ala. Itu tanda syukur. Tuan-tuan kata syukur hakiki bukan sekadar kenduri kesyukuran. Oi ustaz, saya setiap kali dapat apa-apa, kita akan buat kenduri kesyukuran. Itu kenduri. Kita nak kita ni syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan. Kalau setakat kenduri saja, itu pun syukurlah. Alhamdulillah. Daripada buat tak ada. Maka kita kena kata nikmat Allah Ta'ala yang besar, Allah beri kepada kita syukur. Baik. Jadi hikmat yang besar itu iaitulah apabila kita dapat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tak nombor 2. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa dia bersyukur untuk diri dia. Tuan-tuan tulis, saya kadang-kadang saya cakap payah nak tulis, jemaah kata ustaz. Pergi sana pergi sini. Baik, saya fokus. Syukur itu manfaatnya untuk diri kita. Ini nombor 2. Syukur itu la yantafi'u illa syakir. Manfaat syukur itu dia balik kepada siapa? Balik kepada pensyukur itu. Orang yang bersyukur manfaatnya kepada dia. Allah Ta'ala nak syukur. Tuhan bukan nak. Tuhan nak tengok bila kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Bila kamu syukur, Allah jaga nikmat yang sedia ada. Maknanya syukur itu untuk kita, untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Yang ketiga, ya bunai, Luqman kata, wahai anak. Ayat ini mulatafatul mukhatab. Bila kita nak bercakap dengan orang, kita kena berlembut, panggil panggilan manja, mesra. Wahai anak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bila kita ceramah, orang pun, Allah, aku ni dapat rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Dengar, buka telinga. Cuba saya nak bercakap, saya kata, tuan-tuan yang jahil ni, tak erti apa ni. Hei, lari. Apa punya ustaz mulut laser ni. Ustaz Replesia dia panggil ni. Nampak cantik, tapi dia punya busuk. Jangan main. Kena main. Baik. Maknanya setiap orang yang nak bercakap, kena mulatafah. Berlembut. Ucapan kita tu biar menyebabkan orang nak dengar. Ustaz nak kata apa? Abi, baba, bapa, ayah, cik, pak nak kata apa? Mula dulu. Sama juga bila kita nak cakap dengan isteri, cakap, yang, panggil yang aku pula dah. Naik bulu roma saya, contohnya. Lama ni duk panggil awak-awak dah. Hari ni panggil yang dah pula dah. Isteri pun kalau nak minta apa-apa,
Mari dekat abang tu, bang. Bang, yang malam ni pula dah. Nah, tak. Ni tak ayahmu? Cik dia tu? Cik dia, ayahmu nampak tak mesra sangat. Bang, baru sedap dah. Kita bercelek mata. Yang nak apa? Buka poket selalu malam ni, Masya Allah. Jadi, ini ayat mulatafah. Luqman bila nak nasihat, ya bunaya. Ibrahim bila nak dakwah dia, ya abati, wahai bapakku. Masya Allah. Baik. Yang keempat, wa idh qala Luqman li wa huwa ya'izuf. Luqman memberi nasihat kepada dia. Jadi fihi hasun ala takhalluqi. Kita juga kena berakhlak seperti Luqman. Luqman sentiasa bercakap baik, mengeluarkan kata-kata yang baik dan memberi nasihat kepada anak-anak. Jadi ayah jangan hanya pandai beli ayam goreng, beli biskut kepada anak, tapi mesti kena banyak memberi teguran dan nasihat kepada anak-anak. Sambil-sambil makan pun anak gosok kepala anak. Bang, dek, kakak, Kak Long, Kak Ngah, Kak Cik, dengar ni, abah nak cerita. Happy anak-anak. Sebab itulah kita ni waktu makan, kalau boleh kumpul semua anak-anak. Waktu itulah kita bermesra, buah-buah, jangan pula menimbul. Kadang-kadang anak-anak pula masalah. Tersentuh sikit pinggan dia dengan adik, mengamuk lah. Bukan di sini tempat. Di sini tempat harmoni, tempat kita senang tenang, tempat kita bersyukur. Alhamdulillah. Yang kelima, wa idh qala Luqman li ibnihi, taujihul mawad minal aba' ila al-abna. Ayah kena sentiasa memberi nasihat pada anak-anak. Nasihat sokmo, kata orang. Kalau anak duduk jauh atau WhatsApp, SMS. Kadang-kadang anak dia pergi cari duit seling, nak cari handphone, kan telefon zaman dulu. Tak? Pergi ambil duit seling, nak cari telefon. Tiba-tiba, abah, mu nak gapo? Astaghfirullah. Anak duduk di asrama, telefon abah, mu nak gapo? Nak apa kau? Tanya, apa khabar? Masya Allah, sihat ke tu? Di asrama happy tu. Agaknya belajar. Baru nampak anak semangat nak bercakap ni, duk pakai jekoh selalu. Aku sibuk ni. Sabarlah dulu. Dia telefon tu adalah dia nak dengar cerita, nak dengar khabar raya. Kita pula marah-marah kenapa? Jangan main. Baik, itu faedah. 5 faedah pendidikan. Sekarang ni kita masuk yang ke-6. Dia panggil al-fawaid al-ilmiyah. Allah kata apa? Wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Allah Ta'ala beri kepada Luqman hikmah, maka kata ulama, setiap orang yang dapat hikmah, dapat ilmu, dapat kebaikan, wajib dia kena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi saya dah sebutlah, syukur dengan hati, syukur dengan anggota, syukur dengan lidah, 3 bentuk syukur. Yang ketujuh, wa man yashkur fa inna ma yashkur wa man kafara, tengok. Fa inna Allah ghaniyun hamid. Allah Ta'ala sebut sini, tidak bermanfaat taatnya orang yang taat itu, baiknya orang yang baik itu, kecuali kepada diri sendiri. Ini. Aku bukan nak syukurmu tu. Tuhan kata, kalau kamu tak syukur, aku macam ni juga. Mana kalau Tuhan, kalau kita tak syukur, dia lemah, macam tak cukup bateri, barulah dia boleh mengungkit kepada kita, ni tak ada apa. Mensyukur untuk diri kamu. Maknanya, ketaatan orang taat itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Allah tak perlu pun. Yang ke-8, kita dah tafsir tadi, hikmah ditafsir dengan makna syukur, jelas kepada kita. Yang ke-8, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa yazu fihi latifatun. Ayat ini ada sentuhan seni. Dalam ayat ini Allah puji Luqman sebab dia nasihat kepada siapa? Nasihat kepada anak dia. Kaifa binabiyyina sallallahu alaihi wasallam yursidul ummah. Bagaimana dengan Nabi yang memberi didikan kepada umat, bukan sekat keluarga dia. Nabi bukan sekat dengan cakap dengan Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, Nabi kata semua orang. Maka itulah dia panggil siapa yang menanggung kesusahan menyampaikan ilmu itu, maka dia telah mengatasi Luqman. Luqman dalam ayat ini Tuhan cerita kepada siapa? Cerita kepada anak dia je. Tapi kita boleh menyampaikan ilmu ini sebagaimana Nabi sampai kepada umat seluruh, maka ini juga satu kelebihan yang perlu kita cari.
Baik. Yang kesembilan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak, jangan syirik. Ayat ini mengandungi kewajipan kita tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib kita tauhid, ajar anak kita tauhid, dakwah manusia kepada tauhid. Sebab itulah kita nak murnikan kepahaman masyarakat. Jangan berani-berani langgar SOP. Oi, atas nama khilaf, kita berani buat benda-benda yang benda tak khilaf ada. Kenapa pergi cari benda khilaf? Kenapa pergi cari? Kita kata jalan ni tuan, oh straight je. Tak ada lubang, tak ada apa. Tapi jalan ni lubang, licin. Kenapa kita pilih jalan yang berliku? Yang ni doa tanpa minta dengan perantara ni murni. Terus kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada siapa pertikai. Yang ni macam-macam ulama kritik. Kenapa pergi pilih jalan ni? Itu analogi yang mudah, tuan-tuan. Jadi tak payah kita duk fikir panjang. Fikir panjang pun tak guna kalau kita tidak beramal. Maka yang kesembilan ini, kewajipan tauhid kepada Allah, murnikan tauhid dan akidah kita, jangan cari benda yang berbahaya. Yang terakhir, yang 10. Kenapakah syirik itu nama dia zalim? Tuan-tuan tulis sikit, ini panjang. Kenapakah syirik? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu dianggap zalim. Kenapa? Kerana yang paling banyaklah dia punya tafsiran, tapi yang paling jelas az-zaharuha. Kata di ulama tafsir, ulama tadabbur kata yang paling jelasnya kenapa syirik itu nama dia syirik zalim, kerana dia telah menyamakan hamba dengan pencipta. Itu cukuplah. Awak tokeh. Yang ni pekerja awak, tak kira lah, pekerja bahagian maintenance ke, bahagian jaga store ke, tukang angkat sampah ke. Tak. Tiba-tiba bila mari kawan kita, pembesar juga jumpa kita, kawan tu bawa masuk air, dia kata apa? Ini partner you ni awak punya partner. Berubah muka kita. Itu kita dengan orang. Habis, bagaimana kita nak menyamakan makhluk yang dicipta oleh Allah dengan Al-Khaliq. Hadza huwa zulmun. Ini satu kezaliman. Karena itulah dia panggil syirik itu zalim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaat daripada tadabbur kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi dalam nasihat Luqman kepada anak dia, ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu. Nasihat supaya hormat pada ibu bapa. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.